Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Saya Ismi Rakyat daripada Lumut Perak Darussalam. Kita ambil masa dalam 5 minit. Boleh tuan-tuan? Okey tuan-tuan, dia tajuk dia. Cadangan saya dan pandangan saya untuk pemilihan UMNO yang akan datang, jawatan Presiden dan Deputi Presiden tidak dipertandingkan demi kestabilan kerajaan perpaduan menjunjung titah Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Sebab apa hari ini matlamat Perikatan Nasional adalah untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan. Mereka bukan setakat menolak titah, malah mereka bercita-cita menjatuhkan kerajaan perpaduan. Jadi kita tahu kunci kestabilan kerajaan perpaduan terletak kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi. Itu dia kunci kestabilan kerajaan perpaduan. Jadi tentulah kita sudah maklum yang Perikatan Nasional mempunyai ejen mereka di dalam parti kita. Kita juga sedia maklum bahawa mereka ini mempunyai sumber kuasa kewangan yang unlimited, tiada batas dia. Jadi untuk kita mengelakkan kekecauan dalam parti kita, untuk mengelakkan pecah belah dalam parti kita, semoleknya jawatan Presiden dan Deputi Presiden tidak dipertandingkan. Ini lebih baik untuk kestabilan unity government. Dan kita juga sudah maklum keadaan ekonomi mula memulih. Banyak pelabur-pelabur asing kembali mempunyai kepercayaan kepada kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Bermakna tak lama lagi proses pemulihan akan berlaku pantas. Mana hari ini Anwar Ibrahim mewarisi sebuah negara yang hampir gagal kerana kerakusan dan kegilaan Mahathir dan Muhyiddin Yassin untuk berkuasa dalam negara ini. Kerosakan yang ditinggalkan mereka kepada kerajaan perpaduan ini amatlah berat sebenarnya. Dengan nilai mata wang RM4.75. Dan ini alhamdulillah meningkatlah 440. Okey, hujan-hujan tak, saya balik ambil anak dia. Kita marhim naik motor lah. Dia orang duduk di tengah saya. Makan dedak 2 cabang. Dia berkata dengan cabang PKR saya ambil, cabang UMNO saya ambil. Tapi hujan saya masih lagi naik motor pergi ambil anak saya. Jadi dia orang ni, tapi apapun kata Cyber Troopers Perikatan Nasional, biarlah. Bapak borek anak rintik. Kalau pemimpin dia pun pandai bertenah, Cyber Troopers dia pun pandai bertenah. Dia orang sekarang ni bengang kerana tidak boleh memperhambakan UMNO demi Muhyiddin. Dan Muhyiddin Yassin pun dah naik songsang, dah mula meracau. Salah orang tu, salah orang ni, tapi tak nampak salah diri sendiri. Merasakan diri maksum, sebenarnya tidak maksum. Tak dapat DPM, salah. Pengadil tu Sri Paduka Baginda Yang Agong lah. Hakikat realiti, mereka gagal untuk menipu istana. Mereka bawa 115 SD. Tapi yang betul-betul bersama mereka cuma 73 SD. Yang selebihnya tu melalui scheme of thing, tangkap kata.
tentu bertentangan dengan Akta Lompat Parti. Dan juga dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh ahli-ahli parlimen dari BN tu. Jadi usaha Muhyiddin untuk menipu istana gagal. Bila gagal, tuan tengok tuanku. Tuanku tak menghukum macam mana Perikatan Nasional suka menghukum kita. Tuanku bertitah memberi peluang kedua kepada Perikatan Nasional untuk menubuhkan kerajaan dengan Pakatan Harapan. Tapi mereka ini menolak titah dan kekal dengan pendirian 115 SD. Tak boleh pakai sebab bertentangan dengan undang-undang. Ini cerita dia. Tu saya kata, ibarat ayam berkokok ekor penuh tai. SD tersebut tak boleh pakailah, dan usaha mereka untuk menipu istana gagal. Patutnya mereka malu dengan masyarakat. Tapi mereka mana ada malu. Kat kita dia kata malulah. Tapi mereka mengambil hak orang lain, mereka tak malu. Mereka fikir mereka dah cukup bijak, boleh menipu istana. Mereka gagal. Jadi sekarang ni Muhyiddin dengan Haji Hadi suka buat hasutan di bawah ni. Kononnya tuanku tak adil. Dah mula sindi-sindi. Ada yang sindi pakai nama pengadil tak adil. Ada yang sindi pakai bumbung kuning. Apa benda lah ni? Dah benda tu, benda tak betul, benda menipu. Kita patut malu lah. Tuanku tak menghukum pun Perikatan Nasional. Tuanku bagi peluang lagi pada Perikatan Nasional. Tapi dah ego, dah sombong, nak buat macam mana. Tak ada kerendahan hati. Betul. Lebih utamakan kepentingan parti, melangkaui kepentingan negara dan rakyat. Bila UMNO terima titah tuanku atau junjung titah tuanku, di hanya kita ni orang UMNO ni baru DAP. Sikit-sikit jadi baru DAP. Sedangkan kita menyertai kerajaan perpaduan ini atas titah, dan tentu ada syarat-syaratnya, yang mana DAP tidak boleh menyentuh isu-isu berkaitan dengan Islam, raja-raja, Melayu, dan yang lain-lain. Sebab ini bukan kerajaan PH, ini kerajaan perpaduan, coalition perpaduan. Dah kamu tolak nak menyertai kerajaan perpaduan, janganlah kamu menghina orang lain yang menyertai kerajaan perpaduan. Kalau kami tak menjunjung titah, nak tubuh kerajaan macam mana? Bila tak boleh tubuh kerajaan, tuanku kena daruratkan negara ni. Bila darurat, mata wang akan jatuh, ekonomi akan jatuh, pelabur akan lari. Siapa yang susah? Rakyat yang susah. Takkanlah kita UMNO nak biarkan rakyat tu susah. Yang kedua, takkan lepas darurat nak re-election. Nak re-election, kosnya berbilion. Dan kalau re-election, keputusan tetap sama. Tak ada mana-mana gabungan dapat simple majority. Tetap kena buat kerajaan perpaduan. Jadi kenapa hari ini Perikatan Nasional tidak boleh bertolak ansur, ceasefire, gencatan senjata sekejap, kita fokus kepada negara, kepada ekonomi, kepada rakyat. PRU ke-16 kita lawan lah balik. Apa masalahnya? Betul. Ini tak dandan, itu tak betul, ini tak betul, ganggu proses pemulihan yang dibuat kerajaan. Sampai kita nak tolong pesawah pun mereka pertikaikan. Mereka bawa politik perkauman yang resis, memfitnah Perdana Menteri. Kononnya sebab Said Mokhtar tu Melayu, jadi dia kena. Ini soal nak tolong kepada pesawah, nak tolong rakyat, bukan soal Melayu, soal Cina, soal India atau mana-mana kaum. Ini soal nak bantu pesawah. Dalam pesawah ni ada Melayu, ada juga Cina, ada juga India, ada anak asli, anak Sabah, anak Sarawak. Betul. Tapi mereka ni manipulate fakta, mewujudkan politik yang resis, kononnya kerana Said Mokhtar tu Melayu. Jadi sebab tu Said Mokhtar tu kena. Habis yang bernas tu memang hak milik Said Mokhtar. Said Mokhtar okey saja.
Lepas tu soal 400 juta saham Saddam Kasim dulu. Padahal kalau benda betul, nak kata apa? Tu kadang-kadang mereka ni nak tunjuk mereka tu sempurna. Kan? Nak tunjuk mereka tu maksum. Sampai wujud kesombongan dan riak yang tinggi dalam diri Mahyadin Yassin tu. Kan? Tapi tak apa, tak lama lagi kita akan lihat satu persatu ketidakmaksuman mereka tu. Senang pi. Kan? Contoh hari ni bila SPRM nak siasat Anwar Musa dan Mahyadin Yassin, mereka akan keluarkan pula hujah bahawa ini penganiayaan sebab berbeza pendapat dengan kerajaan. Habis mereka duk laungkan PN best, integriti, bersih. Tapi bila kepimpinan mereka nak disiasat baru, mereka dah melompat-lompat dah. Tak puas hati. Bila dibangkitkan soal dana judi, mereka menafikan okey. Tapi mereka tak berani membuktikan dari mana sumber dana kewangan yang mereka dapat. Betul. Orang kata rahsia. Tak apa rahsia ke lah. Tak jadi masalah. Betul tak? Tak apa. Sikit hari nanti, pengundi-pengundi yang mengundi mereka pun akan sedar. Sekarang ni, mereka berlagak suci depan rakyat. Mereka berlagak macam mereka tu yang paling suci dalam Malaysia ni. Tak apalah. Kita tengoklah kesucian palsu yang mereka bawa tu boleh bertahan berapa lama. Kita tengok hari ni ada kerajaan ni dapat keberkatan atau tidak. Kita sama-sama nantikan. Kan? Tengok perbezaan antara Anwar dan Mahyadin. Kita tengok nanti. Kan? Tengok boleh tak boleh Anwar Ibrahim membetulkan ekonomi. Kan? Mengembalikan Malaysia ke landasan yang sebenar. Seperti mana zaman Bosku dulu. Kan? Dulu masa zaman Bosku ekonomi baik. Tapi ini juga orangnya, Mahathir Mahyadin ni. Nak bagi itu percuma, ini percuma, tipu sana, tipu sini, bak hutang mereka tipu. Segala-galanya mereka tipu. Kan? Bila mereka jadi Perdana Menteri, tak dapat keberkatan. Macam-macam masalah yang datang. Nasib baiklah Najib wariskan harta yang banyak ke Malaysia. Boleh mereka gunakan duit tu beli vaksin, beli itu, beli ini, bagi bantuan ke rakyat, tambah hutang negara sebab ekonomi zaman Bosku tu baik. Tak seperti mana yang Mahyadin dan Mahathir cakap. Kan? Tak apa. Sekarang ni masa akan membuktikan ketidakmaksuman mereka. Ni mereka hina kita keruh, itik patah kaki, kluster mahkamah, kan? Durian, model, tak apalah, nak hina-hina lah, kan? Betul tak? Kita tengok mereka ni betul ke maksum dalam politik ni atau ada ketidakmaksuman dia? Kalau ada ketidakmaksuman, hadaplah. Kan? Kami ni dah hadap teruk dah. Macam-macam Mahathir Mahyadin buat ke kami ni. Kan? Akaun UMNO dibekukan, akaun UMNO negeri dibekukan sampai tak ada duit. Lepas tu memperhambakan seorang bekas pemimpin kami. Nama dia Anwar Musa, bekas pemimpin kami lah. Kan? Pergi minta duit dengan dia dalam bilik tidur. Dia bagilah berjuta-juta ke Anwar Musa. Suruh bagi ke UMNO. Duit UMNO siapa bekukan? Bersatu yang bekukan. Yang sekat dana UMNO ni. Supaya apa? Supaya UMNO tu mati. Niat mereka nak bunuh UMNO. Nak haramkan UMNO, tak boleh. Anwar tak bagi. Nak bubarkan UMNO, tak boleh. Dr. Zahid tak nak jadi boneka. Gunakan undang-undang, bubuh Dr. Zahid Hamidi. Beliau bertahan, beliau tak goyang. Kan? Ditakdirkan Allah, Dr. Zahid naik TPM. Lagilah berbulu Muhyiddin Yassin. Kan? Berbulu lagi Haji Hadi, tak puas hati. Kenapa kluster mahkamah jadi TPM? Dia jadi kluster mahkamah kerana kamu. Kamu nak bubarkan UMNO, tak boleh. Dia tak bagi. Kamu nak haramkan UMNO pada waktu tu, tak boleh. Anwar tak bagi. Sebab tu hari ni
Anwar DPM, Zahid TPM. Makna dua-dua orang ni ada hati perut, tak busuk hati. Tak macam Mahathir Mahidin. Bila berkuasa, nak haramkan UMNO, nak sekat dana UMNO. Buat pendakwaan dulu baru siasatan. Serbu rumah bosku, serbu rumah arwah ibu dia. Tok Zahid tak mau ikut cakap kamu, akan bubuh dia, kata curi duit hiasan. Petenah dia, pecah amanah tentang ni sekian. Macam-macam kau buh kat pada Tok Zahid Hamidi. Tapi tak apalah. Kebohongan itu, walau berlari sekilat, tiba waktunya kebenaran akan mengalahkannya. Kalau kita ni hidup nak menganiaya orang, nak menggunakan tipu muslihat untuk berkuasa, tidak amanah, walaupun kita menang 74 kerusi pun, kita tetap jadi pembangkang. Tak ada keberkatan. Dan semakin hari mereka akan semakin lemah. Sebab apa? Sebab mereka takkan boleh bertahan lama tanpa kuasa. Mereka takkan boleh bertahan lama tanpa wang ringgit. Dan mereka tak mampu berpolitik tanpa wang, tanpa kuasa. Dan sekarang pun dah berpecah belah. Parti Star pun dah meninggalkan Perikatan Nasional. Tak lama lagi tuan tengoklah, percayalah kata saya, peganglah kata saya ni. Bersatu dengan PAS akan bergaduh tak lama lagi. Tuan tunggulah. Mereka akan bergaduh, mereka akan perang sama sendiri dan akhirnya mereka akan berpecah belah. Percayalah apa yang saya kata, peganglah kata saya ni. Tak lama mereka akan berpecah belah. Sekiranya mereka gagal menjatuhkan Dr. Zahid Hamidi di pemilihan akan datang, bermakna mereka akan berpecah belah. Itu saja peluang terakhir yang mereka ada untuk kembali berkuasa. Jadi formula dia, mereka kena jatuhkan Zahid Hamidi. Jadi kita nak buat macam mana? Kita kena pastikan Dr. Zahid Hamidi tak jatuh. Cara paling mudah, kita akan umbi kena sokong cadangan saya bagi tadi, jawatan presiden dan deputi presiden jangan dipertandingkan. Kalau kita tak pertandingkan jawatan presiden dan deputi presiden UMNO, mereka akan meroyan habis. Ejen-ejen mereka akan tunjukkan wajah mereka sekali lagi. Dia jangan ikut kehendak mereka. Kita kena ada kebijakan, practical wisdom, membuat keputusan yang tepat di waktu yang tepat dengan alasan yang tepat. Jangan pertandingkan jawatan presiden dan deputi presiden. Tuan tengok nanti, mengamuk mereka nanti. Biarkan mereka mengamuk, biar mereka berontak, biarkan mereka. Yang penting kita tutup semua lubang, tuan-tuan. Sebab kunci kestabilan kerajaan ni ada kat Dr. Zahid Hamidi dan Tok Mat Asad. Jangan pertandingkan jawatan presiden dan deputi presiden. Mereka habis. Mereka ada banyak wang ke, banyak apakah, mereka tak boleh untuk menggunakan dia untuk menjatuhkan presiden atau deputi presiden and carry kita untuk melutut kepada Perikatan Nasional. Jangan risau, tuan-tuan. Tutup semua lubang. Jangan buka lubang. Kita kadang-kadang dalam perjuangan ni, kita kena tahu matlamat musuh. Kita kena buat SWOT. Tahu di mana kekuatan kita, di mana kelemahan kita, di mana peluang kita, di mana ancaman kita. Jadi kekuatan kita terletak kepada presiden dan deputi presiden. Kelemahan kita sekiranya kita mempertandingkan jawatan presiden dan deputi presiden. Peluang kita jika kita tidak mempertandingkan jawatan itu. Ancaman kita adalah ejen bersatu. Jadi work smart. Jangan buka. Kita kena bijak. Biar mereka memberontak nak mengamuk. Facebook ngamuk lah, biar pergi ke mereka lah. Yang penting pastikan kerajaan perpaduan ni kekal, fokus kepada matlamat utama ekonomi, dan yakinlah UMNO ni parti lama.
Penjajah pun dia lawan. Apa yang UMNO tak lawan? Kan? Takat mereka menakut-nakutkan DAP tu. Jangan tuan-tuan risaulah UMNO duk ada dalam kerajaan ni. DAP pun tahu UMNO ada dalam kerajaan. DAP pun tahu kekuatan kerajaan ni kekal atau tidak bergantung kepada UMNO. DAP takkan berani lebih-lebih. Setakat seorang dua suara-suara sumbang tu biasalah. Tapi mereka takkan berani nak iServe room statute atau buat perkara-perkara yang pelik lagi. Jadi janganlah tuan-tuan risau sangat dengan permainan politik yang diamalkan oleh Sanusi, Mahayadin, Haji Hadi ni. Mereka hari ini terdesak dah. Mereka sebenarnya hampir berputus asa. Mereka meraihkan kemenangan di Padang Serai. Mereka bersorak sebenarnya itulah kerusi terakhir yang dipertandingkan bagi pilihan raya ke-15. Tak ada lagi kerusi yang akan dipertandingkan. Kecualilah kod-kod mana-mana lah mati kena bertandingkan lah. Mana mereka ada 74 kerusi dan kerusi itu tak melayakkan mereka jadi kerajaan. Dan kita pun dah pasang pendinding. Kita dah pagang dah rumah. Yang mana Muhyiddin tak boleh nak suka-suka nak guna hantu-hantunya untuk menangkap mana-mana wakil rakyat daripada mana-mana parti dalam kerajaan perpaduan. Tak boleh. Jadi peluang terakhir yang mereka ada ialah pemilihan UMNO hari inilah akan datang tu. Tapi insya-Allah lah kalau kita smart, kita jangan open atau buka jawatan presiden and deputy presiden, mereka akan meroyan habis. Biar mereka meroyan. Sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna lagi. Janganlah kita ni berlembut hati, mudah kesian, nanti terjebak. Kita sesal kemudian. Pemimpin tu yang pertama, dia kena berani. Jangan nekat. Mimpin yang nekat akan terbunuh, pasukannya tertawan. Pemimpin tu jangan penakut. Kalau pemimpin tu penakut, pasukan akan ditawan musuh. Yang penakut ni suka lompat parti. Dia takut. Betul. Yang ketiga, pemimpin jangan mudah marah. Nanti mudah diprovokasi musuh. Yang keempat, pemimpin yang gila hormat. Nanti mati terhina. Yang kelima, pemimpin jangan mudah berbelas kasihan kepada musuh. Nanti terjebak sesal kemudian. Sebab mereka tak pernah mengesihani kita. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim kena berhati-hati. Sebab yang menggagalkan beliau jadi PM ke-8 tu adalah Mahayadin Yassin. Bersatu ni. Termasuk Mahdi. Jadi janganlah Anwar Ibrahim mudah berbelas kesian, takut terjebak, sesal kemudian. Okey tuan? Tidak? Apa ni? Memanglah mereka meroyan Pak Tun Zahid TPM. Mereka sekarang ni sedang berusaha untuk membunuh terus karakter Dr. Zahid Hamidi. Tapi tak apa. Percayalah kata saya, peganglah kata saya ni. Masa akan bongkarkan segala-galanya. Jangan risau. Mereka tak maksum. Jangan fikir mereka maksum. Mereka tak maksum. Mereka ada ketidaksempurnaan dia. Dan mereka ni luar biasa. Perkara yang luar biasa itulah membuktikan mereka tidak sempurna sebenarnya. Kita biasa-biasa saja. Okey? Ya, Abang Ramlidin, terima kasih. Parti 30 kursi, Azizi. Tak apalah, 30 pun kami menerima kebesaran rakyat dengan jiwa yang terbuka. Kami juga menjunjung titah. Bak kata falsafah lama, berdamai dengan musuh itu lebih mudah berbanding memaafkan pengkhianat yang sama. Kerana pengkhianat tetap akan mengkhianati kita. Biarlah kita susah, tak apa. Yang penting maruah kita terjaga dan kita tidak memperhambakan diri kita ke pengkhianat yang sedang kepanasan kerana gagal untuk memperhambakan perjuangan kita kepada mereka. Segala yang kita usaha, mereka rampas dari kita. Mereka menggunakan media,
menggunakan kebijakan kata-kata mereka untuk mempengaruhi orang lain. Tapi tak apa. Masa akan membongkarkan segalanya. Tak apa, tak apa. Dulu orang cerita 2.6 bilion. Sekarang orang sebut 600 bilion. Dulu orang kata macam-macam dana UMNO tak betul. Tapi duit UMNO kena beku. Sekarang orang bercakap soal dana Perikatan Nasional. Tak apalah. Apa yang mereka buat kepada kita, itulah yang akan berbalik kepada mereka. Sehebat-hebat mereka cuma 74 kerusi. Dulu masa kita di Peternakan, kita masih menang 79 kerusi pada waktu itu. Sekarang ni kita menang tak banyak lah, 30 kerusi je. Tapi 30 kerusi ni kemenangan yang cukup bermakna. Tak lebih, tak kurang. Tak apa. Apa yang berlaku hari ini adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita fikirkan secara logik pemikiran biasa kita, mana mungkin yang kalah itu boleh jadi kerajaan? Mana mungkin? Tapi rezeki Allah ni tidak dapat kita jangka. Penganiayaan demi penganiayaan orang lain kepada kita, akhirnya darjat kita diangkat. Yang kalah jadi kerajaan. Malah yang lebih luar biasa lagi ni, Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan. Ekonomi mula pulih, pelabur mula datang, ketua-ketua negara asing menghormati kerajaan ini, ringgit meningkat. Dan usaha Muhyiddin untuk tipu istana gagal. Tak berjaya. Contoh hari ini mereka pertikaikan tentang keputusan istana tu. Mereka lupa ke Seri Paduka Baginda yang ada hari ini adalah Seri Paduka Baginda yang sama yang mengangkat Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, yang mengangkat Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri dan juga yang mengangkat Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Makna Seri Paduka Baginda kita seorang raja yang adil. Dulu Muhyiddin angkat sumpah di hadapan siapa? Di hadapan Yang Pertuan Agong, Tunku Abdullah juga. Ismail Sabri pun sama. Anwar Ibrahim pun sama. Di siapa yang boleh percaya yang kata pengadil tak adil, istana tak adil, bumbung kuning tak adil? Siapa yang boleh percaya? Sebab Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong yang sama. Makna yang bohong tu Muhyiddin. Yang tipu tu Haji Hadi. Kenapa nak memburuk-burukkan istana? Dulu Muhyiddin angkat sumpah hadapan siapa? Tuanku Abdullah. Ismail Sabri angkat sumpah di hadapan siapa? Tuanku Abdullah. Anwar Ibrahim angkat sumpah pun di hadapan Tuanku Abdullah. Jadi bagaimana mereka boleh keluar kenyataan yang pengadil tipu? Tambah masa pada yang kalah, tak adil, bumbung kuning. Ni apa yang Muhyiddin dengan Haji Hadi bawa cerita macam tu? Agung yang sama, orang yang sama. Dan kita punya agung tidak menghukum. Ada pihak nak tipu Baginda pun, Baginda tak hukum. Baginda bagi peluang lagi. So, jadi kerajaan. Dia tak sedar benda tu. Kita ni pun menjunjung titah. Takkan kita nak ikut resmi Perikatan Nasional? Tak nak menjunjung titah. Dia apa jadi dengan negara kita? Okey tuan-tuan, sampai dulu. Teruskan perjuangan saudara. Jangan risau, jangan bimbang. Bersabar, bertenang. InsyaAllah masa akan bongkarkan ketidakmaksuman mereka. InsyaAllah. Sebab kita manusia biasa ni berpisah tiada dengan dosa. Tak ada yang sempurna tuan-tuan. Kita semua tengok nanti. Kita nak wallahu a'lam bissawab wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.